lalu bilang, akulah sumber cuan. Ya, 你说 kira-kira 我 begitu. 就是赚钱的源头， Akulah sumber berkat. 我就是祝福的源头。 Lalu orang lihat kita gini, stres mungkin gini. Selamat pagi Bapak Ibu. 亲爱的众弟兄姊妹们，大家早上好， Shalom. 平安。 Sungguh adalah anugerah Tuhan kita bisa kembali berkumpul di tempat ini. 我们非常感恩，因为在这个时刻里，神给我们这样的恩典，大家都能汇聚。 Semoga hati kita sudah lebih tenang setelah Pilpres. Ya. 因为这个我们的国家这个选举，大家都能够安宁。 Walaupun pilihannya tidak sama, tidak usah baku bombe ya. 虽然我们选上的不一样，但是不需要有什么样的对比。 Nah Bapak Ibu, hari ini kita masuk di Minggu Prapaskah yang kedua. 今天我们要进入到第二个星期的预备这个我们的这个 Dengan masih seri tema tentang perkataan Yesus, akulah. 主题就是我就是， Dan hari ini kita belajar tentang akulah terang dunia. 我就是世上的光。 Bapak Ibu, secara umum kita dalam satu hari ini mengalami kegelapan berapa jam kira-kira? 请 Coba 问 Bapak 各 Ibu 位， hitung. 在我们一天里面，我们面临的这个黑暗有多少的时间？ Anggaplah kalau gelap itu sudah mulai jam 7, 我们说，如果是在七时的时候已经开始黑暗了， mulai terang mungkin kurang lebih 4:30 gitu ya, jam 4 lewat kurang lebih. 那就是我们说大概是4点半左右已经 Berarti 开始黑暗了， Kalau dihitung-hitung, kita ini mengalami kegelapan 10 jam kurang lebih. 就表示说我们诉算我们所遇到的这个黑暗，起码也有10个小时。 Tapi ada sebuah fenomena yang unik yang terjadi di negara kutub. 我有一个特别的这个区域里，就是有这样的现象， Mereka mengalami malam yang panjang. 他们遇到的就是说长夜。 Kira-kira berapa lama Bapak Ibu? 弟兄姊妹们，你说有多久？ Kalau kita 10 jam, 若是我们这里是10个小时， mereka kira-kira berapa lama malamnya? 他们大约是几个钟头？ Berapa? 多少小时呢？ 2 bulan. ya. 还是2个月的时间？ 2 bulan. 他们有2个月。 Bahkan di beberapa tempat di Finlandia itu bisa sampai 7 bulan. 特别是我们这在芬兰，应该是7个月。 Wah, saya tidak bisa membayangkan ya kita mengalami gelap dan gelap berbulan-bulan. 我不能够想象，要是几个月来的黑暗。 Kalau ibu-ibu itu sudah mengeluh bagaimana mikodong kering ini cucianku. 当然，每个姐妹们，妇女们，她们会发怨言，让我的衣服怎么能够干 Tapi 了呢？ sekarang dengan perkembangan teknologi sudah ada mesin pengering. 但是今天呢，有更进步的，就是有这个干洗的机器。 Nah, Bapak Ibu Saudara, walaupun mereka sudah terbiasa dengan keadaan ini, 虽然他们已经适应了像这样的环境， dan mereka sudah bisa menyesuaikan diri, 他们而且可以适应了， tapi aktivitas mereka ini tidak seperti masyarakat pada umumnya. 但是他们与一般的这些社权们或是社会的活动是不一样的， Karena gelap yang mereka alami. 因为他们经历的是黑暗。 Nah Bapak Ibu, saya bisa pastikan bahwa semua atau hampir semua kita ini tidak suka dengan gelap, betul? 当然，我们可以说一部分，当然说是全部的都不喜欢所谓黑暗。 Kalau malam-malam mati lampu, yang paling pertama kita cari pasti penerang, ya. 所以在当晚的时候灯熄了，让我们要找一盏的灯。 Nah sekarang sudah ada HP, langsung kita buka handphone, langsung buka senternya. 大家都有这个手机了，就打开这个手机的电筒。 Saya ini suka gelap hanya pada saat tidur, ya gelap baru saya bisa tidur. 我喜欢的是，当我睡觉的时候呢，要暗暗的这个。 Kenapa kita tidak suka gelap? 为什么我们不喜欢这个黑暗呢？ Karena di dalam kegelapan kita tidak tahu apa yang ada di sana. 因为我们不知道在黑暗里到底里面是什么。 Kita bisa menabrak sesuatu, 可能我们会撞到一些事， kita bisa jatuh dalam lubang. 或者是在当中我们跌进去了。 Bahkan kita tidak tahu ada bahaya yang bisa mengancam kita karena kita tidak bisa lihat apa-apa. 也谁有这个危险症威胁着我们，因为我们看不到。 Kita semua membutuhkan terang. 我们都希望有这个光。 Bapak Ibu Saudara, waktu Yesus mengatakan akulah terang dunia, 当主耶稣说我就是世界的光，
Dalam Yohanes pasal 7 itu menjelaskan ada hari raya yang dirayakan pada 在 saat 这 itu. 个约翰福音的第7章里面告诉说，他们有这个特别的这个节日 Nah, ini namanya Hari Raya Pondok Daun. 那个节日就是逾越节就是祝棚节。 Nah, 祝 itu 棚节， dirayakan selama 7 hari. 他们在带有7天的时间庆祝这个节日 Kemudian di hari yang ke-7 itu namanya Hari Raya Sukkot. 在第7天的时候有一个名称叫做苏搞的节日。 Apa yang dirayakan pada saat itu? 当时他们庆祝的是什么？ Mereka memperingati penyertaan Tuhan dalam perjalanan bangsa Israel selama 40 tahun di padang gurun. 就是他们要纪念在40年间荒野中神怎么样的引导这一些的以色列人。 Jadi dalam perayaan itu mereka membangun pondok-pondok begitu ya seperti di gambar ini lalu dipasangi lampu-lampu. 在那边的节日呢，他们就筑了这个小屋呢，也点了灯。 Kemudian pada malam hari 在晚间呢， bait Allah semua bagian bait Allah itu dinyalakan lampu menorah ya, yaitu yang model-model begini ya, menorah, supaya semua bait Allah itu terang benderang. 就是在殿中，他们也点上了所谓的烛台灯。 Lalu kemudian orang merayakan, kemudian pegang obor, menari, bernyanyi, memuji Tuhan. 他们在那里庆祝，手上拿了这个火把，在那里唱诗赞美。 Jadi selama malam itu benar-benar bait Allah, Yerusalem itu terang benderang. 就在那一整晚当中，耶路撒冷可以说发出的亮光非常的闪亮。 Di hari ke-7 puncak perayaan itu. 在这个第7天的时候，就是高峰期， Waktu dalam suasana terang benderang, 在这个充满了光亮的地方， Yesus sedang mengajar. 主耶稣在那里教导， Lalu Yesus berkata, "Akulah terang dunia." 主耶稣就说：“我就是世上的光。” Nah, kira-kira Bapak Ibu kalau hadir di sana, kira-kira apa yang kita pikirkan? 若是弟兄姊妹们，若是我们在那里的时候，我们做些什么？ Ini mungkin seperti waktu pas kita kumpul-kumpul pas Imlek. 就是当我们犹如在春节的时候，大家汇聚， Mungkin bicara tentang bisnis, bicara tentang cuan, bicara tentang berkat, begitu ya. 可能我们谈一些事业啦，我们赚了多少啊，或者有多少的祝福啊。 Tiba-tiba Bapak Ibu Saudara berdiri, 当你站起来的时候， lalu bilang, "Akulah sumber cuan." Ya, 你说 kira-kira 我 begitu. 就是赚钱的源头， Akulah sumber berkat. 我就是祝福的源头。 Nah, seorang lihat kita gini, stres mungkin ini 可能他们会一个惊讶的脸色来看你， gara-gara gagal nyalek, enggak gua lolos dia nyalek ya, jadi gila nih. 所以应着我们说的这些话。 Nah, saudara, kurang lebih itu yang dirasakan oleh orang-orang ketika Yesus mengatakan, "Akulah terang dunia." 这一群人听到了耶稣所说的"我是世上的光"，他们感到非常的惊讶。 Apa maksud Yesus di sini? 那么主耶稣在这里说的话是什么意 Nah, 思呢？ saudara, untuk mengerti apa maksud Yesus di sini tentang terang, 我们说耶稣在这里说的"我就是世上的光"的意思， kita harus mengertinya dalam konsep atau pikiran orang Yahudi. 那我们一直按照这个犹太人他们一般的这个思维， Kita tidak bisa mengerti dalam ilmu pengetahuan. 就是关于这个科学的知识。 Oh, terang itu bisa memantul. Oh, terang itu bisa menembus permukaan yang bening. Bukan. 就是说这个光呢能够透彻到透明的物体。 Apa pemahaman orang atau bangsa Israel tentang terang? 那么就是以色列民他们怎么样去理解所谓的 Ini 这个 dia, 光， kehidupan, kekudusan, kebenaran, dan pengharapan. 就是生命、圣洁，就是真理。 Nah, lawannya itu gelap. 它的反义词当然是黑暗， Kematian, dosa, kekacauan, dan tidak ada 就 harapan. 是死或者是罪，一切的混乱、脏乱， Nah, saudara kembali ke dalam perayaan Hari Raya Pondok Daun itu ya. 就是在祝棚节我们说的。 Di sana mereka mengingat bagaimana Tuhan memimpin nenek moyang mereka melalui tiang awan dan tiang api. 他们在那里听，就是说神怎么样的带领他们的祖宗经过了荒野，是有上帝的云柱、火柱引导他们。 Tiang awan dan tiang api ini bukan fenomena alam biasa. 这个
银座或者火座不是一个自然的现象。 Seperti kadang-kadang kalau kita lihat, awan bentuknya kayak gajah gitu, awan bentuknya kayak rumah. Bukan. 有可能我们说这个云的样式就好像是这个象啊和其他的动物， Tapi ini adalah wujud kehadiran Allah yang kelihatan. 但是可看见就是上帝存在的形式。 Bahwa Allah sendiri hadir memimpin bangsa Israel menuju ke dalam tanah perjanjian melalui tiang awan dan tiang api. 上帝借着这个云柱火柱，带着以色列民经过这个旷野，进到迦南流奶与蜜之地。 Saudara, saya mendapatkan sebuah video yang sangat luar biasa ya. 这里我有一个短片是非常好的，也是不可思议的短片。 Menggambarkan bagaimana tiang awan, tiang api itu berjalan di depan memimpin bangsa Israel 2 juta orang kurang lebih. Bagaimana itu saudara? 我们可以想象神怎么样的带领这些200万的这些以色列民，借助他的云柱火柱，这 Dan 到底 di 怎么 situ 样？ dikatakan Tuhan berjalan di depan mereka. 这里说神就在他们前面行。 Nah, Bapak Ibu bisa foto ayat-ayat ini dan semua ayat ini menunjukkan bahwa Tuhan ada di dalam tiang awan dan tiang api itu. 这些经文里面就告诉我们说，神就在这个云柱火柱当中。 Jadi waktu Yesus mengatakan akulah terang dunia, 当耶稣说我就是世上的光， Yesus mau kasih tahu kepada mereka, 神要嘱咐每一位以色列民， Sayalah yang ada di dalam tiang awan dan tiang api itu. 我就是在这个云柱火柱当中， Sayalah yang memimpin engkau dalam perjalanan menuju ke tanah perjanjian. 我就是带着你们以色列民进入到应许之地。 Jadi ini menegaskan Yesus adalah Tuhan. 这就真实了，主耶稣是神。 Kita sudah biasa mendapatkan tuduhan. 我们常常得到各样的人的指责。 Mana di dalam Alkitab Yesus mengatakan, akulah Tuhan, sembahlah aku. 在圣经里面有没有写到说，我就是神，你们要敬拜我？ Nah Bapak Ibu kalau ikut seri tentang akulah ini, disitulah Yesus berulang-ulang menegaskan dia adalah Tuhan. 在我们在阅读了这个所谓我的就是耶稣，重复的说，我就是神。 Nah Bapak Ibu Saudara, waktu Yesus bilang akulah Tuhan atau akulah terang dunia, ini menimbulkan pertentangan atau pergolakan di tengah-tengah bangsa Yahudi. 所以在这个犹太人当中呢，有什么样的对比？当主耶稣说我就是神，就是世上的光， Jadi mereka bilang, kau bilang tentang dirimu, oh itu tidak benar. 他们就说你这样的说那是不对的。 Mereka anggap Yesus itu menghujat Allah. 他们认为耶稣已经亵渎了上帝， Karena bagi orang Yahudi yang terang itu adalah Allah. 因为按犹太人说，这个光就是神自己。 Tidak seorang pun nabi yang berani ngomong, akulah terang. Tidak ada. 没有一个先知敢说我就是世上的光， Karena dalam pengertian mereka hanya Tuhanlah terang. 因为在他们的思维当中，这个光就是神自己。 Tapi Yesus bilang, kalaupun saya bersaksi tentang diriku, saya benar. 虽然我自己真实了，但是这一切都是对的。 Akulah terang dunia. 我就是世上的光， Kenapa? 为什么？ Karena dia atau Yesus bukan berasal dari dunia ini. 因为耶稣不是从世上而来， Aku berasal dari surga. 乃是从天上而来。 Bapakku mengutus aku. 我的父差遣了我， Aku dari atas. 我是从上面。 Nah Bapak Ibu kalau baca Injil Yohanes itu dia sering ulang-ulang. Dari atas, artinya dari surga. Yesus bukan dari dunia ini. 在我们读了这个约翰福音，我们就会读到，就是我从上面而来，就是从这个天国而来的。 Semua pendiri agama di dunia ini dari dunia ini, manusia biasa. 在这个世界上的每一个教主都是从世上的来的，他们是普通的人， Hanya Yesuslah Tuhan. 唯独是耶稣是神。 Apa artinya terang dunia? 什么意思？叫做世上的光。 Yang pertama saudara, 第一点， terang itu memberikan kehidupan. 因为光是带来了我们生命。 Kita sudah lihat tadi arti terang ya. Terang itu kehidupan, kekudusan, kebenaran. 因为我们刚才说，这个光就是生命，就是真理。 Jadi Yesus memberitahu bahwa akulah satu-satunya terang yang memberikan kehidupan kepada semua umat manusia yang berada dalam
kegelapan 主耶 dosa. 稣说：“我就是光，唯一的就是把这个光带到这个黑暗中的世人。” Nah Bapak Ibu kalau kita baca Alkitab secara keseluruhan, kegelapan itu benar-benar menggambarkan kebobrokan dan dosa manusia. 当我们读了这个圣经以后，我们就知道这个黑暗是一个堕落的一面。 Mereka hidup jauh dari Tuhan. 他们离开了主， Hidupnya tidak 他 berpengharapan. 们没有盼望， Mereka menyerahkan dirinya kepada hawa nafsu. 他们把自己交给了这个私意， Mengerjakan segala bentuk kecemaran. 他们所做的就是一切肮脏污秽的。 Tapi bukan hanya itu Bapak Ibu. 听这些弟兄姐妹们，不但是这样， Mereka tidak malu bikin dosa. 他们做了这个罪恶，没有感到一点的羞耻。 Nah sekarang dengan perkembangan teknologi, 我们看今天的科技发展， berita itu cepat sekali tersebar ya. 而且很多的新闻很快的传出去。 Bapak Ibu mungkin sering dengar berita, wah viral di sosial media, bullying. Nah orang sekarang bullying, dia rekam. 我们知道，在这个欺凌方面的时候，疯狂的在这个媒体上传出去， Orang sudah tidak malu menunjukkan perbuatan dosanya. 他们已经没有一点的羞耻来显明他们所做的罪恶。 Nah Bapak Ibu Saudara, pemikiran seperti ini akhirnya membuat manusia semakin jauh dan jauh dari Tuhan sumber terang itu. 因为人类所做的一切，以至于他们一天比一天远离了这个上帝所赐给我们的光。 Mereka lebih memilih hidup dalam kegelapan, tidak mau dengan terang itu. 他们甘愿活在这个黑暗当中，拒绝了这个光。 Tetapi Yesus Sang Terang Dunia tetap datang di dalam kegelapan dosa. 耶稣是世上的光，他仍然在这个黑暗里面来寻找这些犯罪的人。 Kalau terang lawan gelap, siapa yang menang Bapak Ibu? 我们说，当这个光怎么样的抵挡这个黑暗，是 Pasti 哪一个是胜赢呢？ Terang. 当然是光。 Terang itu pasti akan selalu mengalahkan kegelapan. 这个光总是，而且能够胜过这个黑暗的。 Kalau mau bilang terang lawan gelap, itu kalimat ini juga mungkin kurang tepat. 我们说，如果光要胜过这个黑暗，这个词句好像不太适合。 Seperti seolah-olah terang dan gelap ini punya kekuatan yang sama ya, baku beradu. Siapa yang menang? 那我们说，这个光和黑暗，他们在彼此的冲突中，哪一个能够赢的呢？ Tetapi terang pasti akan selalu mengalahkan kegelapan. 但是，确实我们知道，这个光一定会胜过这个黑暗的。 Nah, ada cerita Bapak Ibu ya. 弟兄姐妹们，有一个故事， Si matahari dan si goa. 我们说太阳和这个小洞穴， Nah, kemudian ini dalam percakapan, goa ini ngomong sama matahari. 这个洞穴对太阳说， Matahari, saya pengen merasakan terang. 他说我盼望能够感受到这个光， Saya mau lihat bagaimana itu terang, karena dia hidupnya kan selalu gelap ya, goa itu gelap. 因为他在洞中都是活在这个黑暗里面，所以他盼望能够见到那个光。 Oke, keluarlah. Saya bawa kau jalan-jalan lihat terang. 太阳就说：“你出来吧，我让你看见这个光。” Terus tunggu. Goa mana mau kau? Gitu ya. 但太阳等啊又等，洞啊你怎么不出来呢？ Oh, saya sudah ada di sampingmu dari tadi, gitu ya. 他说：“我从刚才已经在你的身边。” Oh iya, kayak matahari ingat. Oh iya ya, tidak kelihatan kalau goa ini keluar karena pasti kalah dengan terang. 就说太阳说：“我看不到这个洞呢，什么？原来是太阳胜过了这个黑暗。” Nah, setelah dibawa jalan-jalan, 他们带走一走， gantian. 他们有挑换了。 Matahari bilang, Goa, saya mau lihat gelap bagaimana. 这个太阳就说对洞说：“我要看这个黑暗是怎么样的。” Ayo masuklah matahari, lihatlah bagaimana itu gelap. 他就说：“太阳，你就进来吧，就可以看见这个黑暗是怎么样的。” Jadi masuklah matahari itu ke dalam gua. 以致我们看见太阳就进到那个洞里去。 Lalu dia tanya, mana itu gelap? 他就问：“那个黑暗在哪里了？ Ada? 有吗？ Tidak ada lagi. 完全 Karena 没有 terang akan selalu menang melawan gelap. 因为光一定是永远胜过黑暗的。 Dan inilah Yesus katakan waktu dia datang ke dalam dunia, dia menyinari kegelapan dunia yang berdosa. 所以耶稣说：“我来到这个世界，我要光照这个充满黑暗的罪恶的这个世界里。”
Dia memberikan kehidupan, pengharapan di tengah-tengah dunia yang tidak punya pengharapan ini. 他把希望和未来生命都给这个没有盼望的这个世界。 Dan perkataan Yesus ini menggenapi apa yang ditulis oleh Yesaya 9 ayat 1 yang selalu kita baca pada saat Natal. 就是我们常说的，在以赛亚书的9章1节里面，我们常听说的这个经文。 Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. 就是百姓们走在这个黑暗当中，已经看见了大光， Terang itu telah datang ke dalam dunia. 这个光已经来到了这个世界， Terang membawa kehidupan. 这个光是带下了这个生命。 Yang kedua, 第二点， terang itu memberikan penghakiman. 这个光也带下了所谓的这个审判。 Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat perikop sebelum cerita ini, 然后我们看这个故事的一先的这个经文， ada satu cerita yang pasti kita sudah kenal, 有一样的故事我们都听过了， yaitu orang-orang Farisi ahli Taurat membawa perempuan yang kedapatan bersinah di depan Yesus. Tahu cerita itu ya? 就是说他们法利赛人把一个犯均匀的妇人带到了耶稣面前， Lalu mereka bilang, ini guru, ini kedapatan bikin zina. 就是说夫子啊，你看他，我们得把他抓来了，他犯均匀的。 Karena bingung juga kenapa perempuan yang dibawa, mana laki-lakinya? Tidak mungkin dia bersinah sendiri, gitu ya? 所以他很奇怪的说，他犯了均匀，那么男的在哪里呢？不可能吧？ Tapi mereka memang melakukan itu untuk mencoba Yesus. 他们做这些为要试探耶稣。 Guru, menurut hukum Taurat kita harus lempari batu perempuan ini 夫子啊，按 sampai 律法 mati. 来说，我们该要丢石头，让这个妇女死去。 Nah, karena Yesus lama diam, akhirnya mereka desak-desak. Bagaimana ini guru? Bagaimana ini guru? 那耶稣要营救他，这一群人呢，他们说该怎么办呢？ Lalu Yesus mengeluarkan satu kalimat yang sangat luar biasa. 主耶稣就发出一样不可思议的语句： Siapa yang tidak berdosa, biarlah dia yang paling pertama lempar batu itu. 你们当中哪一个没有罪的，你们可以先用石头打死他。 Ada yang berani? 他们有哪一位是勇敢的呢？ Satu persatu pergi. 就一个一个的走了， Sampai tinggal perempuan itu dengan Yesus. 导致只有这个妇女和耶稣在一起。 Tapi Yesus juga tidak menghakimi perempuannya. 但主耶稣也没有定下这个妇人的罪了。 Saudara, ketika terang itu datang, terang itu menyingkapkan atau memperlihatkan apa yang salah. 这个光来的时候呢，就要表明什么是错的。 Kita kalau mau buat jahat, kita pasti sembunyi-sembunyi. Betul ya Bapak Ibu? 一般我们要作恶的时候呢，我们就是暗暗的去做。 Walaupun tidak selalu tempat yang gelap, tapi kita sembunyikan. 虽然不是在暗的地方，但是我们常常是隐藏的。 Orang selingkuh mana ada mau terang-terangan? Sembunyi-sembunyi. 很多行外衣的人，他们也是不敢光天化日的，但是暗暗的。 Orang jual narkoba pasti sembunyi-sembunyi, pakai kode-kode lagi, namanya ini, sembunyi-sembunyi semua. 贩卖这些毒品的呢，有很多他们的方法，怎么样去贩卖这些毒品？ Orang mencuri juga sembunyi-sembunyi, semua perbuatan dosa itu sembunyi-sembunyi. 不论是偷窃的，每一个做的都是暗暗的去做。 Sekarang ini lagi tren baju atau pakaian itu berwarna putih. 今天我们看，一般很多人穿的衣服都是白色的， Bukan hanya pakaian, sepatu juga putih. 不单是衣服，就是鞋子也是白色的。 Nah, hari ini saya khusus pakai putih. 今天我穿的衣服就是白色的。 Tapi siapa yang tidak suka pakai baju putih? Ah, Lihat orang pakai baju putih. 我请问大家，有哪一位他不愿意穿上白衣服呢？ Biasanya itu ibu-ibu. Ya. 我们可以说都是妇女吧。 Ayah, kenapa pakai putih-putih? 就说为什么要穿上这个白衣呢？ Kenapa? 为什么？ Kalau kotor gampang kelihatan gitu ya. 因为如果肮脏，那很容易看得出。 Apakah berarti baju warna lain itu tidak kotor? 是否别的颜色的衣服就不会肮脏吗？ Sama-sama kotor. 一样会肮脏的。 Tapi yang lebih kelihatan kalau pakai warna putih. 但是你穿上白衣的时候呢，就越显明了。 Ini saya sebelum pergi saja suamiku lihat, kenapa pakai putih lagi gitu ya. 感觉还没来 Suami 到 saya yang 这个 protes 教 ya. 会前，我的先生说：“为什么你穿上白衣呢 Tapi ada hal yang menarik di sini Bapak Ibu.？” 但是有一件真实的事， Yesus datang, terang itu datang menyatakan penghakiman. 主耶稣来了，为要显明这个信心。 Tapi Yesus tidak
menghakimi perempuan itu. 但是耶稣却没有判定那个妇人， Yesus mengatakan kamu menghakimi menurut ukuran manusia. 因为你们判断的是按人为 Bahasa aslinya itu kamu menghakimi dengan cara kedagingan. 啊，因为原来有原文就是说，你用肉体来审判， Engkau menganggap dirimu orang hebat. 你认为你自己是了不起的， Engkau menganggap dirimu tidak berdosa. 你认为你没有犯罪的， Saudara, bukankah ini kecenderungan kita? 这就是我们常常所做的， Kita itu begitu gampang lihat kesalahannya orang. 因为我们很容易看见别人的短处， Tapi kita tidak mau mengakui kesalahan kita. 但是我们却不要认自己的错误 Nah saudara, kalau urusan makan, biasanya tuh ibu-ibu yang agak sedikit ngomel gitu ya. 啊。在讲食物方面，姐妹们是比较挑选的 Hei, jangan dimakan manis-manis, nanti tuh gulamu naik. 啊，就说不要吃太多的糖，因为你的糖分会高的。 Tapi ibu-ibunya suka makan gorengan. 但是姐妹们又很喜欢吃这个炸的。 Nah ini saya ya Bapak Ibu ya. 其实呢，我自己 Karena saya tidak terlalu suka manis, saya kadang ngomel-ngomel tuh suamiku, anakku, jangan suka makan manis-manis. 我不喜欢吃甜的，对丈夫常常发怨言。 Tapi saya suka makan gorengan. 但是我喜欢吃的是炸的食物。 Oh satu Ji gitu ya. Hanya 我常 satu. 我常常说，我只有吃一粒 Kita itu gampang sekali melonggarkan standar untuk kita sendiri. 啊。很多时候呢，我们自为保护自己， Tapi kalau untuk orang lain, kita tuh begitu ketat. 但是对别人呢，我们确实放不过。 Dan memang tidak bisa disangkali, inilah kecenderungan kita manusia berdosa. 但是这是我们不能够怎么样的去说，因为这就是人所常犯的罪。 Kita mudah sekali lihat kesalahan orang, lalu kita merasa diri kita benar atau lebih baik dari orang 就 itu. 是我们常常看见别人的错误，认为自己是对的。 Apa yang dilakukan oleh orang Farisi dan ahli Taurat itu mewakili diri kita. 啊，法利赛人和这些撒都该人，他们所做的就是代表了今天的我们。 Waktu Yesus bilang, oke, siapa yang tidak berdosa, dia yang duluan lempari batu. 主 Gak ada 耶 yang 稣 berani. 就是说，你们当中哪一个是犯罪的？如果是吧，你就一先拿石头打死他，他没有个勇敢， Artinya mereka itu sadar mereka orang berdosa. 所以他们觉悟到原来是罪。 Tapi mereka merasa diri lebih baik daripada perempuan berdosa itu. 当他觉悟到他们比那个妇人还要好得多 Yesus bilang, kau hakimi dengan cara kedagingan. Aku tidak demikian. 啊，他说你用人的这个看法来判断，但是我却不。 Kalau saya menghakimi, aku akan menghakimi dengan benar. 若是我来判断，我以真实的来判断。 Karena aku menghakimi bersama dengan Bapa yang mengutus aku. Itu dalam ayat yang 啊 ke-16. 就是在16节里面告诉我们，是上帝差遣我来，以他来审判这些。 Hanya Yesus hakim yang benar dan hanya Dia yang berhak menghakimi kita. 耶稣就是真实的法官，所以他能来判断我们。 Karena Dialah terang dunia yang mengungkapkan apa yang salah. 因为他是光，所以他能够表明哪一个是错误的。 Saudara, saat Yesus datang ke dalam dunia, Dia tidak menghakimi dan menghukum dunia. Kenapa? 为什么耶稣来到世上，他没有随便的来审判人？ Yohanes 为什么？ 3 ayat 17 memberi jawab. 这个约翰福音的17章给我们这样的答案。 Ayat ini setelah Yohanes 3 ayat 16 ya, ayat yang sangat terkenal. 这个是因为是非常的Ayat大家 pasal 3都 ayat 知道的。 16 setelah pasal 3 ayat 16. Dia katakan sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia melainkan untuk menyelamatkannya dalam Dia. 这里告诉我们就是说，神，我们看就是因为神差他的儿子降世，不是要定世人的罪，乃是要叫世人因他得救。 Kapan Yesus datang sebagai hakim dan menghakimi dunia? 人说耶稣来到世界就是要成为一个法官，要审判的。 Nanti kalau dia datang yang kedua kali. 但他再来的第二次， Tapi pada saat dia datang yang pertama kali, dia tidak menghakimi dunia. 因为他第一次来到这个世界，他没有审判这个世界。 Lalu kita tanya, oh berarti kita punya dosa semua langsung diampuni ya? 有人说，那我们的罪都死了吧？ Oh tidak saudara.
并不如此。 Kalau demikian, Tuhan tidak adil. 若是这样，神是不公义的。 Tetapi kenapa waktu terang itu datang, dia tidak menghakimi dunia? 但是我们说，光来到这个世界，为什么他没有审判这个世界呢？ Karena yang dihakimi adalah terang itu sendiri. 因为要审判的就是光自己。 Dunia yang berdosa ini harusnya dihakimi dan dihukum. 因为犯罪的世界必要审判和要惩罚。 Tetapi saat terang dunia itu datang, 但这个世界来了，这个光来了， justru terang itu yang mendapatkan penghakiman Allah. 这个光就是得到了上帝所给予的这个审判。 Dan inilah puncak dari bukti kasih Allah, yaitu Yesus yang menyerahkan dirinya di kayu salib. 这就是这个爱的高峰期，耶稣愿意把自己挂在这个十字架上。 Saudara, pernah tidak kita bertanya seperti ini? 我们不需要有这样的问题。 Kenapa waktu Yesus disalib terjadi kegelapan? 为什么当耶稣被钉在十字架上的时候，一片是黑暗的呢？ Ini fenomena yang tidak biasa. 这是看不见的现象， Karena waktu itu jam 12 siang, siang bolong. 因为当时就是在酷热的12点钟， Dan itu tidak sedang terjadi gerhana matahari. 那个时候没有什么所谓的就是这个日式。 Bukankah Yesus adalah terang? 不是耶稣不是光吗？ Terang itu pasti akan selalu mengalahkan kegelapan. 光将会胜过这个黑暗。 Tetapi kenapa waktu itu kegelapan yang menguasai terang? 但是当时的时候，为什么黑暗是掌控了整个的这个环境？ Seolah-olah terang itu tidak punya kuasa. 好像是看不见什么了。 Kegelapan yang melingkupi terang itu. 我们看见了这个黑暗，就是掌控着这个光了。 2 Korintus 5 ayat 21 memberi jawab. 在哥林多后书的5章告诉我们说， Dia yang tidak mengenal dosa dijadikannya dosa karena kita. 他不犯罪，因着我们，他是要承受这一切的罪。 Yesus yang adalah terang dunia dibuat oleh Bapaknya menjadi gelap. 耶稣就是世上的光，但是神使他成为了黑暗。 Supaya kita yang percaya kepada Dia, kita dijadikan terang. Wow. 让我们每一个相信他的人，我们也成为光 Di 了。 kayu salib itu segala kebobrokan kita, dosa kita, kecemaran kita ditimpakan, diperhitungkan, ditanggung oleh Yesus yang tidak berdosa 我 itu. 们一切的犯罪、肮脏、误会，就在这个十字架上，耶稣为我们担当了。 Saudara, Bapak Ibu, dalam sebuah website hukumonline.com 我们就说，在这个生活网络当中， ada pertanyaan seperti ini. 有这样的一样的问题： Apakah suami bisa menggantikan hukuman istri karena istrinya sedang hamil? 就是说，丈夫是否能够替代或者替换这个一个正在怀孕的妻子犯上罪恶呢？ Nah, jadi istrinya tuh ditahan karena melakukan penggelapan uang. Gitu ya. 因为当时他被落入监狱里面，因为他已经偷窃了这些金钱。 Lalu dijawab dengan pasal-pasal gini, pasal-pasal gini. 他们就用各样的这个法律的诉说。 Lalu kesimpulannya dari jawaban itu, 从这些的答案， kira-kira bisa enggak Bapak Ibu? 大家可以 Bisa gantikan istri enggak? 能够替换他的妻子 Dibilang 吗？ suami dari tahanan yang istrinya sedang hamil tidak perlu dan tidak dapat menggantikan posisi istrinya. 就是说，这个丈夫他不需要，也不能够替换这个妻子的位置， Karena hukum pidana melekat pada istrinya. 因为这个的刑罚就在他自己的妻子身上。 Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan kalau itu terjadi kepada kita? 弟兄姐妹们，就是这样的事发生在我们的身上。 Saudara 你可以 bisa 想象吗？ bayangkan jikalau itu terjadi kepada kita dan Tuhan Yesus tidak bisa menggantikan kita atas hukuman dosa kita. 就是这个事发生在我们身上，耶稣不能够替换在我们。 Celaka besar bagi kita akan dihukum di dalam neraka. 这就是糟糕的一面，我们将会落入这个火湖里面受
这个刑 Yesus 罚。 Kristus menggantikan kita di kayu salib. 主耶稣在十字架上替代了我们。 Kita yang sering berpikiran jahat ini, 我们常常有这个误会肮脏的思想， kita yang sering iri hati kepada orang 我 lain, 们对别人有嫉妒感， mulut kita yang kasar, 我们这个罗马的口舌， menghina orang, 我们轻看别人， hati yang penuh kebencian, 心中充满了各样的憎恨。 dan segala perbuatan dosa yang kita lakukan 我们做了每一样的罪恶， ditanggung Yesus di kayu salib 在十字架上，耶稣为我们担当了， supaya kita dibebaskan. 让我们能够得到释放。 Bapak Ibu Saudara, ini adalah kabar yang paling indah dan paling agung di dalam dunia ini. 弟兄姐妹们，这个消息在这个世界里面是最荣耀的消息， Dan inilah Injil kemenangan orang Kristen. 这就是基督徒们得胜的福音。 Jadi hal yang paling indah ketika kita jadi orang Kristen ikut Yesus, 然后就是每一个跟随耶稣的最美好的一面呢， bukan ikut Yesus kita jadi makin kaya. 不是你跟随了耶稣，你就是一个富有的人， Bukan ikut Yesus kita akan selalu baik-baik saja dan selalu sehat, tidak bisa sakit. 或者是我们跟着耶稣就平安通顺，不会生病。 Selama kita hidup di dunia ini, masalah-masalah itu akan selalu ada kita alami. 但你处在这个世界里面，你要仍然面临各样种种的问题， Karena kita hidup dalam dunia yang berdosa. 因为我们处在这个充满罪恶的世界中。 Lalu apa yang paling indah ketika kita menjadi orang Kristen? 当你做了基督徒，什么是最美的呢？ Yaitu masalah kita yang paling besar, Justru yaitu dosa, 就是最大的问题，罪恶。 sudah ditanggung oleh Yesus. 主耶稣已经担当了， Dia sudah selesaikan di kayu salib. 在十字架上他已经成了。 Dan melalui kebangkitannya, Yesus mengalahkan kematian. 借助他的复活，主耶稣已经胜过了这个死亡。 Makanya di dalam pengharapan kepada Kristus, 所以在基督耶稣里面，我们的这个盼望， kematian bagi orang percaya bukan lagi menjadi satu hal yang menakutkan. 每个相信的人对这个死亡，并不是一个可怕的事， Karena itu menjadi pintu kita berjumpa dengan juru selamat. 这是一条通天的道路，我们能够与主相遇。 Jadi saudara, kalau kita percaya dan mengikut Yesus hanya sebagai guru, 当我们相信了，我们跟随耶稣，不过耶稣是一个父子而已， hanya sebagai teladan, hanya sebagai pembuat mujizat, 或者是一位效法的，或者是行异能的， atau kita ikut Yesus karena ikut orang tua, ikut suami atau istri, ikut anak, 或者是我们跟随耶稣，为了我们的老人家，或者是为了我们的丈夫或者孩子， kita akan binasa. 那你一定会灭亡的。 Kita harus percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bukan hanya sebagai seorang guru. 我们必须要相信，跟随耶稣是我们的救赎主，并不是夫子。 Yesus adalah terang dunia. 主耶稣是世界的光。 Yesus berkata, selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. 主耶稣说：“当我在世上的时候，我就是世上的光。” Pertanyaannya, terang dunia itu sekarang masih ada enggak Bapak Ibu? 请问大家，这个世上的光到今天还有吗？ Masih ada? 还有吗？ Enggak ada. 没有。 Yesus sudah ke surga. 主耶稣已经在天堂。 Jadi siapa sekarang terang 那 dunia? 么，到底是谁是世上的光呢？ Siapa? 谁啊？ Kita. 就是你和我。 Yesus bilang, barang siapa mengikut aku, ia akan tidak akan berjalan dalam kegelapan, tapi ia akan punya terang hidup. 耶稣说：“凡跟随我的，他不会走在黑暗中，乃是在光明。” Makanya ini sejalan dengan apa yang dikatakan Matius. 所以 Kamu adalah terang dunia. 在马太福音告诉我们说：“你就是世上的光。” Saudara, di dalam Yesus kita bukan hanya dapat hidup kekal, 在耶稣里面，我们不但得到了这个永恒的生命， tapi kita dijadikan anak-anak terang. 但是成为上帝上帝的儿女。 Apa tandanya terang itu? 那么，成为这个光的这个预兆是什么呢？ Efesus 5 ayat 8 sampai 9. 在以弗所书的5章8 Kita 节 baca 告诉我们说 sama-sama Bapak Ibu 我 ya. 们大家来一同念。 2, 3. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran.
Orang melihat kita sebagai anak terang. 当人看见了我们就是神的光， Bagaimana cara kita berbisnis? 那我们该如何生活呢？ Bagaimana cara kita menggunakan uang? 我们怎么样应用钱财？ Bagaimana cara kita berbicara dan memperlakukan orang lain? 或者是我们怎么用语句来相待别人？ Bagaimana cara kita waktu kita menghadapi masalah? 当我们面对困难问题的时候，我们怎么样去行？ Waktu kita diperlakukan tidak adil. 他们推荐的时候，觉得这个不 Orang 公义 lihat semua hidup kita. 哦，每一个人都在你身上看见你的生命 Dan，apakah orang bisa mengenal kita sebagai orang Kristen? 是否他们能够认识我们就是基督徒吗？ Saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita dapat memiliki terang hanya jika kita menerima, percaya, dan ikut sang terang dunia itu. 我们能够得到这个光，我们就是能够相信、接受、跟随他。 Jadi terang yang kita pancarkan ini bukan dari diri kita sendiri, dari Kristus. 你我身上所发出的光，不是由我们身上发的，乃是由耶稣基督而来的。 Jangan malu mengakui saya ini orang Kristen, jangan malu. 你说自己是基督徒，不要害羞，不要害 Jangan 怕， malu mengakui saya ini adalah anak terang. 也不要感到因为我们是神儿女的光而感到羞耻。 Karena kita jadi anak terang bukan karena hebatnya kita atau baiknya kita. 我们成为上帝儿女这种所谓的光，不是因为我们太 Tapi 好， karena Allah yang baik dalam hidup kita. 但是因为良善的神所赐给我们的。 Saudara sebagai anak terang apakah berarti kita tidak bisa salah? 是否我们成为神的儿女的所谓光是错的吗？ Tentu kita masih bisa salah. 肯定我们有错误的。 Hidup sebagai anak terang itu tidak gampang. 我 Betul? 们成为上帝儿女的光是不简单的， Penuh pergumulan, Yo. penuh air mata. 要有水的泪水，还有很多的挣扎。 Karena kita berhadapan dengan kegelapan dunia yang berdosa. 因为我们要面对这个充满黑暗罪恶的世界， Kita masih bisa salah. 我们还能够撑得住。 Tetapi di dalam terang yang ada dalam diri kita, tidak akan hilang terang itu. 但是在我们身上里面的那个光是永远不会消失的， Karena Tuhan Yesus sendiri menjamin hidup kita. 因为神自己将会保证我们的生命。 Dialah terang dunia yang memegang terus hidup saudara dan saya. 他是世界的光，将会掌控你的生命。 Sebagai anak terang, apakah kita akan selalu bebas dari masalah? 是否我们上帝成为上帝儿女的光，我们会离去，或者是没有一样的问题吗？ Tentu tidak. 肯定是。 Kita masih bisa sakit, saudara. 我们仍然会生病， Kita masih bisa mengalami masalah keuangan. 我们会在钱财上有 Kita 问 masih 题， bisa mengalami hubungan yang retak. 或者是有很多在彼此之间的这个问题。 Tetapi saudara dan saya, ini jaminan ya. Saudara dan saya tetap bisa memancarkan terang Kristus di tengah-tengah pergumulan. 但是这是事实，就是你和我在艰难之中，我们仍然能够表现出我们是神的儿女。 Dan saya percaya Bapak Ibu sudah mengalami itu. Amin. 我相信弟兄姐妹们，你也一样经历过了，阿门。 Melihat bagaimana orang-orang Kristen, jemaat Tuhan yang tetap kuat di dalam segala pergumulan. Karena terang itu ada di dalam kita. 在各样的艰难当中，你仍然和我能够坚韧的站起来，因为有那个光在你我里面。 Terang itu memberikan kekuatan. 这个光就给我们力量。 Terang itu memberikan kita penghiburan di dalam pergumulan kita. 这个光在我们各样的挣扎当中，就给我们很多很多的安慰， Sehingga kita bisa menyelesaikan perjalanan iman kita sampai akhir. 以及我们在这个生命的道路中，我们能够行完这个路程， Dan berjumpa muka dengan muka dengan sang terang itu. 以及我们能够以光面对面。 Yesus adalah terang dalam hidup saudara. 在你我的生命当中，耶稣就 Ikut 是 terus terang 光 itu. 我们要继续的跟随。